Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah tuan-tuan, jin tidak boleh ditangkap. Jin tidak boleh ditangkap dalam rupanya yang asal. Usahakan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun tidak mampu menangkap jin. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dalam sinopsis juz Al-Quran sempurna Ramadan tahun ini. Dan pagi ini hari yang ke-23 Ramadan. Dan insya-Allah saya akan beri sinopsis ringkas juzuk yang ke-23 sempena hari yang ke-23 Ramadan. Okey, surah juzuk yang ke-23 ni mengandungi beberapa surah. Yang pertama, bahagian akhir surah Yasin, kemudian surah As-Saffat. Kenapa dinamakan As-Saffat? Sebab surah ini cerita mengenai malaikat yang duduk dalam saf-saf yang cantik kerana melaksanakan arahan Allah. Kemudian surah Sad, surah yang dimulakan dengan huruf Sad, dan akhir sekali surah Az-Zumar. Az-Zumar masuk rombongan-rombongan sebab diceritakan di akhir surah ini bagaimana ahli syurga dan juga ahli neraka datang dalam rombongan-rombongan mereka ke syurga dan juga neraka. Okey. Bahagian kedua surah Yasin ini Allah Ta'ala cerita mula daripada ayat 28 sehingga ayat 30. Allah cerita mengenai kesudahan penundaan Taqiyah yang mengingkari arahan Rasul yang diutus kepada mereka. Mereka dimusnahkan oleh Allah dengan satu jeritan yang dibuat oleh Jibril alaihissalam. Kemudian surah Yasin dan seterusnya kita perhati dia, Allah Ta'ala cerita berkaitan dengan kuasa dia pada bumi, tanaman, kapal di lautan dan sebagainya. Kemudian mula daripada ayat 51 sampailah ayat yang saya boleh kata sampai akhir surah Yasin lah Allah Ta'ala cerita mengenai peristiwa akhirat. Antara contohnya bagaimana tiupan sangkakala itu berlaku pada ayat yang ke-52, manusia terkejut dan manusia mengatakan, siapa yang kejut kami daripada tidur kami yang panjang. Ini pun ada perbincangan panjang lebar lah mengenai ayat ini. Kemudian ayat yang ke-55 sampai 59 ini cerita sampai ayat yang ke-58 ini dialog ahli syurga, kegembiraan mereka berada dalam syurga, mereka dapat buah-buahan dan juga apa saja mereka kehendaki. Dan ayat yang ke-58 Allah kata salamun qaulan mir rabbir rahim, ucapan sejahtera adalah satu kata-kata Tuhan yang Maha Pengasih. Ini ceritanya bila-bila ahli syurga sudah mendapat nikmatnya, lalu Allah Ta'ala datang kepada mereka dan Allah Ta'ala perlihatkan wajah. Itu nikmat yang paling tinggi dalam syurga. Dan di akhir surah Yasin ni tuan-tuan, mula daripada ayat yang ke-77 sampai akhirnya Allah Ta'ala cerita mengenai seorang lelaki yang biadab pada zaman Nabi yang dikatakan namanya Ubay bin Khalaf, dibawa tulang yang dah hancur lalu bawa pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata apa? Man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Muhammad, siapa yang boleh menghidupkan tulang ini sedangkan tulang ini sudah hancur, berkecai dalam tanah. Lalu Allah Ta'ala jawab dengan logiknya. Allah Ta'ala kata Allah yang mencipta langit ataupun Allah yang menghidupkan tulang ini in the first place sudah pasti mampu untuk menghidupkan kembali tulang ini ataupun manusia yang mati di akhirat besok. Itu lebih kurang surah Yasin. Kemudian surah As-Saffat. Surah As-Saffat ayat 1 sampai ayat 10 ini Allah Ta'ala cerita mengenai para malaikat, bagaimana sifat mereka, dan diceritakan juga bagaimana langit yang dekat ini dihias dengan bintang-bintang sebagai di samping dia sebagai perhiasan kepada langit yang dekat dengan kita, ia juga menjadi penjaga daripada pencerobohan jin dan juga syaitan. Sebab tu tuan-tuan, biasanya kalau orang yang ruqyah, dia akan baca ayat 1 sampai 10. Sebab dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan bagaimana jin-jin yang cuba mencuri berita langit akan diserang ataupun dikejar oleh taib bintang. Allahu a'lam. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala cerita mengenai peristiwa akhirat lah. Mula daripada ayat berikutnya, contoh ayat 11 sampailah kepada ayat yang ke-74. Ini cerita mengenai di akhirat bagaimana ahli neraka sesama mereka saling salah menyalah antara satu sama lain, dan diceritakan juga mengenai nikmat ahli syurga. Yang paling menarik di sini adalah bagaimana ahli syurga bersosial sesama mereka dan mereka cuba mencari teman mereka yang dahulunya semasa di dunia kufur kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Dia kata apa? Qala hal antum muttali'un, ayat yang ke-54. Nak tak kalian mencari, meninjau mana kawan kita tu? Fattala'a, lalu mereka ahli syurga pun meninjau.
fara'ahu fi sawa'il jahim, lalu dilihat kawan dia yang dulu semasa dunia kufur kepada Allah berada di tengah-tengah neraka jahim. Dan ayat ini biasanya kalau orang tanya saya macam mana Ustaz mereka tinjau, saya kata mereka guna Google ataupun Yahoo untuk meninjau ahli neraka. Allahu alam. Dan dalam ayat ini juga diceritakan bagaimana mereka berinteraksi. Orang bertanya, Ustaz macam mana ahli syurga dan juga ahli neraka boleh berinteraksi? Saya kata tak mustahil. Di dunia sekarang ni pun kita boleh berinteraksi dengan orang yang berada di satu tempat yang jauh dengan berbagai teknologi seperti Skype dan sebagainya. Allahu alam. Kemudian mula daripada ayat 76 sampailah hampir akhir surah As-Saffat ini cerita para nabi. Cerita para nabi, Nabi Nuh alaihi salam. Antara contoh yang paling popular orang Melayu ni kalau dia kata jampi ula ayat 79. Sebab Allah kata salamun ala nuhin fil alamin, sejahtera ke atas Nuh pada semesta alam. Sebab Nabi Nuh ni dipuji oleh semua makhluk di semesta alam ini kerana dia adalah bapa kedua manusia yang bertanggungjawab menyelamatkan zuriat manusia. Lepas tu keluarlah cerita-cerita kenapa ini untuk jampi ular atau binatang berbisa, sebab Nabi Nuh antara yang bertanggungjawab menyelamatkan zuriat ataupun keturunan semua haiwan termasuklah haiwan berbisa. Allahu alam. Cuma kalau orang tanya saya betul ke tidak Ustaz ini jampi ular nak mengelakkan daripada singa binatang berbisa, saya akan jawab macam ni. Pilihlah, gunakanlah panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda suruh baca apa untuk mengelakkan daripada binatang berbisa. Dalam sebuah hadis tak salah Sunan Abu Daud, Nabi kata apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca petang sebanyak 3 kali. Jadi itu yang Nabi ajar. Nabi tak suruh baca salamun ala nuhin fil alam. Jadi kita perlu semak balik dakwaan sebegitu. Walau bagaimanapun Al-Quran ada mukjizatnya. Al-Quran adalah sebuah kitab yang punya mukjizat. Cuma bagi saya kita rujuklah terlebih dahulu apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian antara yang menarik juga surah As-Saffat ini ayat 83 dan seterusnya, dia cerita mengenai Nabi Ibrahim memusnahkan berhala, kemudian baginda dibakar, baginda selamat, kemudian baginda hijrah, lalu diperolehi baginda dia kurniakan anak, itu Rabbi habli minas salihin, doa baginda Tuhan anugerahkan kepadaku anak yang saleh, ayat 100. Dan saya ingat lagi masa kecil-kecil arwah abah saya kami solat berjemaah, ini doa yang selalu diulang. Rabbi habli minas salihin, Tuhan anugerahkan kepadaku anak yang tergolong pada orang yang saleh. Dan selepas itulah Nabi Ibrahim dikurniakan Ismail. Dan ayat yang ke-102 sampailah kepada ayat 107 ini cerita Nabi Ibrahim menyembelih anak dia lalu diganti dengan sembelihan yang lain. Seterusnya antara yang menarik juga tuan-tuan, surah As-Saffat ini ialah mula daripada ayat yang ke-139 sampai 148 ini cerita Nabi Yunus AS. Cuma keistimewaan cerita ini ada 2. Yang pertama, Allah Ta'ala memberitahu punca sebab doa baginda dalam perut ikan, iaitu tasbih la ilaha illa anta, itu mudah diterima sebab apa? Dijelaskan pada ayat 143, 144. Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin, kalaulah Yunus itu dahulunya ketika senang tidak tergolong daripada orang yang sentiasa mengingati kami, sudah pasti dia kekal dalam perut ikan sampai kiamat. Maksudnya rahsia penerimaan doa kita kepada Allah ketika kita dalam kesusahan adalah sejauh mana kita selalu mengingati Allah ketika senang. Ingatlah Allah sepanjang masa ketika senang, bila kita susah bantuan tu senang datang. Kemudian yang kedua, selepas Nabi Yunus dimuntahkan, Allah Ta'ala sebut pada ayat 145, wa huwa saqim, baginda sakit. Lepas Allah pun tumbuhkan pula sejenis pokok yaqtin, dipanggil ayat 146. Jadi ini antara benda yang boleh kita fikir. Kenapa sakit dikaitkan dengan yaqtin, pokok labu? Jadi mungkin ini cabaran-cabaran baru untuk kita untuk mengkaji sakit Nabi Yunus bagaimana, terkena asid perut ikan ke, kemudian kenapa yaqtin. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan untuk mengkaji benda ni bagi siapa dalam bidang sains dan sebagainya. Kemudian surah Sad. Surah Sad pun sama juga, di banyak kisah para nabi seperti Nabi Daud AS menyelesaikan pertikaian antara dua pihak yang bertelagah. Dan ayat yang menarik ayat 24, bagaimana Nabi Daud berkata dia nasihat, dan nasihat ini relevan kepada semua yang ada partnership buat syarikat dan sebagainya. Nabi Yunus kata, Nabi Daud kata apa? Ayat yang ke-24, wa inna kathiran minal khulata, banyak sekali orang yang bersyarat, la yabghi ba'duhum ala ba'din, saling menzalimi antara satu sama lain kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dan sikit sangat mereka. Saya cadangkan ayat ini kalau kita ada company, ada beberapa orang partner dalam company, ambil ayat ini mula pada wa inna kathiran minal khulata sampai
wa qalilum ma hum. Buat khak cantik-cantik, letak dalam bilik meeting. Sebelum mula meeting, tengok ayat itu. Mudah-mudahan ayat ini menjadikan semua partner tu tak tikam menikam antara satu sama lain dan saling menjaga amanah. Kemudian dalam surah ini juga cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana baginda diuji. Kemudian ayat yang ke-35, bagaimana baginda berdoa dengan doa. Dan berkat doa ini Allah Ta'ala makbulkan doa baginda. Baginda dikurniakan mukjizat yang tidak diperolehi oleh mana-mana manusia pun selepas itu. Dan ketika menghuraikan ayat 35, para ulama tafsir biasanya akan membawa riwayat bagaimana Rasulullah pernah sekali ketika solat diganggu oleh iblis, dan satu riwayat lain diganggu oleh ifrit. Ringkasnya, Allah Ta'ala izinkan Nabi memegang iblis. Lalu baginda nak tambah iblis tu, ataupun jin ifrit tadi, jin yang kuat, ke tiang Masjid Nabawi supaya semua orang boleh tengok macam mana rupa iblis. Lalu Nabi berkata, laula da'wata akhi Sulaiman, kalau bukan kerana doa saudara kita Nabi Sulaiman dalam surah Sad ni ayat 35, dia kata bahawa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, anugerahkan kepadaku keturunan kelebihan kerajaan mukjizat yang tak ada siapa pun perolehi selepas aku. Nabi kata kalau bukan kerana doa ini, kita boleh tengok macam mana rupa jin dan juga syaitan. Tuan-tuan, berdasarkan ayat dan hadis ini, saya katakan manusia tidak dapat menangkap jin ataupun syaitan dalam rupa mereka yang asal. Jadi orang yang mendakwa dia tangkap dan sebagainya, bagi saya itu sekadar dakwaan kosong yang tidak boleh dibuktikan. Kita berpeganglah kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, surah Az-Zumar. Banyak ni, tapi saya just nak ambil satu ayat 17 dan juga 18. Ayat ini Allah Ta'ala kata apa? Maka berikanlah khabar gembira kepada orang yang mendengar dengan teliti cakap-cakap lalu diambil yang terbaik. Mereka ini adalah orang yang dapat hidayah, dan mereka ini adalah orang yang intelek. Waktu tuan-tuan dalam kuliah saya, bila saya akhiri kuliah saya selalu berdoa. Saya kata apa? Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami orang yang mendengar cakap-cakap lalu memilih yang terbaik. Maksud Allah Ta'ala pada ayat ini mahu kita menjadi orang bijak pandai, iaitu dengan selektif, memilih yang terbaik. Jangan kerana yang cakap itu musuh kita, walaupun dia cakap benda betul, kita tolak. Jangan juga kerana yang bercakap itu orang yang kita idolakan, yang kita minat, kita sanjungi, walaupun cakap yang tak betul, kita terima. Jangan. Kita perlu selektif kerana itulah sifat ulul albab yang disebut dalam Al-Quran pada surah Az-Zumar. Saya kira cukup dulu, ni pun dah terlebih panjang ni. Sebab surah As-Safat, surah Sad ini saya akui antara surah kegemaran saya. Bila saya baca nak solat dan juga saya mengajar tafsir, sebab terlalu syarat dengan pengajaran. Okey, insya-Allah setakat tu dulu. Kita jumpa untuk sinopsis juzuk yang ke-24 besok pagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.